Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda apakah yang kita perlukan apabila kita menanam stek batang besar daripada pokok bougainville, apakah ia perlu disungkup ataupun tidak perlu disungkup, dan apakah yang kita perlu lakukan apabila kita tidak menyungkup stek daripada batang besar pokok bougainville kita. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah rahsia yang saya akan kongsikan dalam video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip tahu, nanti anda terlepas rahsia-rahsia yang anda perlu ketahui. Sebelum itu teman, silakan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman. Di sini saya akan sediakan sebatang batang besar di pokok bougainville. Okey. Yang kita akan cuba tanam Dan bagaimanakah cara kita akan memperlakukan pada batang besar di pokok bougainville ini? Okey, baiklah teman. Pertama sekali sebagai asas teman, apa yang anda perlu ketahui ialah sebelum anda mencari batang besar untuk anda jadikan stek untuk anda tanam pada batang besar pokok bougainville ni teman Okey, bersama dengan saya teman Okey, yang pertama sekali pastikan anda jika boleh teman cari batang stek batang besar di pokok bougainville yang sehat. Okey, yang sehat. Okey. Kemudian jika boleh pastikan anda mencari pokok bougainville induknya daripada pokok yang mempunyai warna yang cantik yang cantik yang sudah memiliki banyak warnanya. Itu adalah ciri-ciri terutamanya. Okey, manakala pula sekiranya anda ingin menjadikan stek daripada batang besar pokok bougainville tersebut untuk jadikan sebagai bonsai ataupun bahan bonsai dan seterusnya di bonsai teman, silalah pilih bentuk gayanya. Sekiranya anda ingin memilih bentuk gaya tegak, anda pilihlah batang stek besar pokok bougainville yang berkaitan lurus saja. Sekiranya ada ingin membuat gaya dengan bengkok sikit, carilah mata bougainville anda bengkok sedikit. Okey, nampak? Okey. Kemudian teman, apa yang anda perlu lakukan adalah pertama sekali anda kena cuci stek batang besar pokok bougainville ini sehingga bersih. Contohnya sekiranya terdapat seperti ini teman, terdapat jamur-jamur atau kulat seterusnya, kita perlu mencuci sehingga bersih. Okey, bagaimana cara kita mencuci teman? Okey, pertama sekali kita akan sediakan bekas untuk kita cuci. Kita sediakan berus untuk kita memberus. Okey, kemudian kita gunakan air. Okey, kita gunakan air untuk mencuci. Okey, jika boleh teman-teman, silakan anda gunakan air hujan Gunakan air hujan teman. Kenapa anda perlu menggunakan air hujan teman? Air hujan adalah merupakan salah satu jenis air yang sangat sesuai teman untuk kita mencuci batang stek daripada pokok bougainville kita ini. Okey, kita siramkan air. Itu kita berus teman. Kenapa kita perlu menggunakan air hujan teman? Ini adalah kerana air hujan tidak menggunakan campuran klorin teman. Klorin adalah sebenarnya bahan, boleh dikatakan juga bahan kimia yang sangat tidak sesuai ataupun tidak baik pada stek daripada pokok bougainville kita teman. Terutamanya stek yang kita baru tanam seperti ini stek yang masih lagi belum tumbuh akar pun keluar akarnya. Jadi sangat sesuai untuk kita menggunakan air hujan untuk kita mencucinya teman. Okey, ini baru sehingga bersih sehingga semua kulat-kulat yang terdapat pada batang stek pokok bougainville kita ini benar-benar bersih Untuk macam tu. Kenapa kita perlu mencuci hingga bersih teman? Ini adalah bertujuan untuk membuka ruang pori-pori yang terdapat pada stek batang besar pokok bougainville ini. Ini akan membantu mempercepatnya keluar tunas-tunas teman yang akan tumbuh keluar pada stek pokok bougainville kita ini nanti. Itu adalah tujuan utama mengapa kita perlu mencuci batang stek besar pokok bougainville kita ini agar bersih terutamanya daripada jamur ataupun kulat dan juga tanah-tanah ataupun kotoran-kotoran ataupun debu-debu teman yang melekat pada batang stek besar pokok bougainville kita ini. Itu adalah tujuan mengapa kita perlu mencuci. Gunakan berus plastik teman dengan menggunakan berus dawa ataupun berusi sangat keras. Ini boleh menyebabkan kerosakan berlaku pada kulit stek batang besar pokok bougainville kita ini. Okey teman, ini adalah salah satu proses yang perlu kita lakukan sebelum kita menanam stek batang besar pokok bougainville kita untuk dijadikan sebagai bahan bonsai.
Cuci ya, cuci sehingga sebersih-bersihnya. Kebiasaannya teman-teman, apabila kita mendapat ya, kita boleh memperolehi stek batang besar daripada pokok bougainville ini teman-teman, ialah semasa kita melakukan pemangkasan pada pokok bougainville yang sudah besar ya teman. Kita memangkas ataupun kita memotong batang yang agak tinggi ya, yang kita tidak perlukan, jadi kita potong. Jadi hasil daripada sisa-sisa pemotongan yang kita lakukan pada pokok bougainville itu tadi, kita ambil ya, kita tanam, kita jadikan stek pokok bougainville kita. Masa itulah masa yang paling sesuai untuk kita memperolehi stek batang besar daripada pokok bougainville yang sangat sesuai untuk kita tanam mulai teman. Ingat teman-teman, sekiranya Anda melakukan pemotongan ataupun Anda menebang pokok bougainville yang sudah agak besar ya teman ya, jangan membuang batang ya. Tidak ambil batang, bersih-bersih dan kita boleh tanam, jadikan sebagai bahan stek. Ini adalah untuk menambahkan lagi koleksi stek batang besar pokok bougainville kita. Ini juga merupakan salah satu cara untuk kita mendapat ya teman, mendapat bahan bonsai bougainville kita dengan batang yang sudah sedia besar ya saiznya. Karena untuk mendapatkan sebuah bahan bonsai yang besar batangnya agak susah ya teman. Jadi kita memerlukan masa yang agak lama. Dan ini adalah satu teknik ataupun cara untuk kita mempercepatkan mempunyai bahan bonsai yang mempunyai batang yang besar. Oke, ini adalah satu caranya ya. Oke, macam tu teman-teman, kita cuci ya. Oke, aku dulu. Nampak dah agak bersih kan? Macam tu. Oke, dah nampak agak bersih dari tadi. Oke, kemudian teman, apa yang kita perlu lakukan adalah apabila kita selesai mencuci tadi ya teman ya. Langkah seterusnya adalah teman, kita akan lakukan penyayatan ya, penyayatan. Kita akan lakukan penyayatan di sini, bagian pangkal bawah ini, di sini bahagian ini ya. Ini teman, kita akan lakukan penyayatan ataupun kita melakukan kupasan sedikit. Mengapa kita melakukan kupasan ya teman? Tujuannya ialah teman untuk membantu membanyakkan tempat-tempat keluar akar baru nanti. Okey, membanyakkan tempat-tempat keluar akar baru nanti. Jadi anda boleh menggunakan parang ataupun pisau ataupun kapak ya. Di sini saya menggunakan parang saya teman ya. Okey. Pangkal itu kita sayat dulu ataupun kita kupas dulu ya, sebagian kulit buahnya ya. Bismillah. Okey, macam tu ya teman ya. Nampak macam tu. Kita buat sayatan macam tu ataupun kita kupas macam tu. Okey. Okey, lepas tu teman, apa yang kita perlu lakukan? Okey, langkah seterusnya ialah apa yang kita perlu lakukan di sini adalah teman, kita akan membantu stek batang besar pokok bougainville kita ini agar cepat keluar akar ataupun tumbuh akarnya. Bagaimana caranya teman? Okey, di sini saya kongsikan salah satu caranya kepada teman, yaitu dengan menggunakan serbuk perasan akar ya teman ya. Serbuk perasan akar.
Untuk serbuk perangsang akar ni teman, anda boleh menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti bawang putih, bawang merah ataupun bunga lidah buaya ya. Ini terpulang kepada anda. Dan apa yang penting, perkara benda itu mudah untuk anda dapatkan. Okey, untuk perkongsian video tutorial kali ini teman, saya akan kongsikan kepada anda dengan menggunakan serbuk perangsang akar. Ini serbuk ya, kita beli di toko-toko menjual barang pertanian. Okey, caranya bagaimana teman? Okey, kita sediakan satu bekas ya. Mesti kita masukkan serbuk perangsang akar ini ke dalam bekas tadi. Okey, kita masuk ke dalam ni ya teman ya. Kita masuk ke dalam ni. Masukkan macam tu. Okey, cukup macam tu ya. Okey, macam tu. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Okey, kita masukkan sedikit air. Okey, jika boleh gunakan air hujan ya teman ya. Okey, ni kita tambahkan sedikit air ya. Sedikit air. Okey, macam tu. Kemudian kita gaul-gaulkan, kita adukkan ya sehingga merata. Okey. Okey, kita gaulkan ya sehingga merata macam ni. Teguhkan macam tu. Tak. Okey, lepas tu teman, apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan celupkan ya. Kita akan celupkan stek batang besar pokok bergembil kita tadi ke dalam serbuk perangsang akar tadi. Okey, ataupun larutan perangsang akar tadi macam ni. Nampak? Masuk macam tu. Okey. Biar semua bahagian-bahagian kita lakukan penyayatan tadi terkena dengan larutan serbuk perangsang akar tadi ya. Biar semua terkena macam tu. Okey, macam tu. Ini adalah satu cara teman untuk kita membantu mempercepatkan proses tumbuh akar pada stek batang besar pokok bergembil kita. Okey. Nampak? Dah. Okey, lepas tu kita biarkan dulu ya. Kita biarkan serbuk perangsang akar ini meresap ya pada stek batang besar pokok bergembil kita ni. Okey. Sekarang kita teruskan ke perkara yang seterusnya teman, itu kita akan menyediakan media tanam ya teman. Kita akan menyediakan media tanam untuk kita menanam stek batang besar pokok bergembil kita ini nanti ya. Okey. Kita akan menyediakan media tanam untuk kita menanam stek batang besar pokok bergembil kita. Okey. Okey, baiklah teman, di sini saya akan menggunakan bahan yang seperti biasa sudah pastinya teman ya. Seperti biasa yang memiliki sifat-sifat seperti poros dan juga gembor ya. Ingat teman, pastikan anda gunakan bahan yang bersifat poros dan gembor. Okey. Okey, di sini contohnya teman. Ingat lagi tak? Apakah bahan yang mempunyai sifat poros dan gembor? Okey, di sini teman-teman saya menggunakan bahan-bahan seperti tanah subur ya. Tanah subur iaitu tanah yang anda beroleh daripada bawah pohon bambu ataupun bawah pohon pisang ataupun daripada bahan-bahan ataupun bawah pokok sawit ataupun batang ataupun daun-daun pokok kelapa sawit sudah berput. Itu juga merupakan bahan ataupun kompos ya sebenarnya sepuluh sama jadi yang sangat sesuai kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam stek batang besar pokok bergembil kita ini. Okey, di sini saya menggunakan daripada tanah subur teman, tanah suci, iaitu lepas tu sepihan batu bata ya juga teman. Saya menggunakan sedikit kompos ya, kompos semula jadi ya, organik teman, gunakan organik ya. Untuk penanaman pertama seperti ini teman, anda tidak digalakkan untuk menggunakan pupuk kandang ya. Okey, ini sangat tidak sesuai ya, sangat tidak sesuai kerana pupuk kandang ini teman bersifat panas ya. Jadi ia tidak sesuai untuk kita menanam untuk permulaan stek daripada batang besar ataupun batang kecil ataupun ranting ataupun cabang daripada pokok bergembil. Okey, jadi kita gunakan bahan-bahan yang itu seperti tadi ya teman, daripada kompos ya, sama ada kompos anda beli di pasar ataupun kompos semula jadi ya, seperti daun-daunan ya,
daun kelapa sawit, batang-batang kelapa sawit sudah mereput seperti itu teman. Tanah subur, ya, tanah suci ya, ataupun anda gunakan pasir kasar, boleh juga pasir malang, pasir kali juga boleh digunakan teman. Ini tergantung apakah jenis bahan-bahan yang anda mudah dapatkan teman. Anda mudah dapat. Yang penting bahan-bahan tersebut mempunyai sifat poros dan gembor. Okey, masih ingat teman apa yang dikatakan poros? Poros ialah teman apabila anda melakukan penyiraman ya teman, penyiraman semasa anda menyiram media tanam dalam pot anda ataupun pasu seperti ini, air mudah berjalan lancar keluar. Jadi ini untuk mengelakkan berlakunya air bertakung ataupun bergenang ataupun air berlebihan di dalam pot anda semasa anda menanam stek pertama kali, kerana ini nanti akan menyebabkan stek anda menjadi busuk dan borok dan kemudian mati. Jadi bahan stek batang besar pokok bougainville anda akan menjadi mati dan anda tidak akan mendapat hasil yang baik. Okey. Itu adalah tujuan mengapa anda memerlukan bahan media tanam yang poros dan gembor. Okey, gembor pula ya teman-teman ya. Ia adalah bertujuan untuk membekalkan ruang oksigen dan udara yang banyak di dalam media tanam yang anda gunakan untuk menanam stek batang besar pokok bougainville anda ini. Ini mengapa teman? Ini adalah sangat membantu dalam proses pertumbuhan akar nanti. Kerana jika terdapat banyaknya ruang oksigen dan udara di dalam media tanam yang anda gunakan, jadi akar akan mudah keluar bergerak bebas untuk tumbuh dengan banyaknya. Ini sangat membantu teman. Sangat membantu akan stek daripada batang besar pokok bougainville anda akan mudah tumbuh dan cepat suburnya. Okey, itu adalah mengapa anda perlu menggunakan ataupun mencari bahan untuk anda jadikan media tanam untuk menanam stek batang besar pokok bougainville anda agar cepat tumbuh dan subur, itu bersifat poros dan gembor. Okey, baiklah teman, di sini saya menggunakan bekas ya untuk menanam, menggunakan polypack saja teman. Okey, anda juga boleh menggunakan polypack, anda juga boleh menggunakan pot, anda juga boleh menggunakan bekas-bekas lain ya teman, seperti botol bekas air ya, ataupun cup bekas gelas air juga boleh digunakan. Untuk perkongsian saya pada kali ini teman, saya hanya menggunakan bekas polypack ya sebagai tempat untuk kita menanam permulaan ya, pertama sekali. Okey, tempat polypack sudah membeli lubang yang banyak ya, jadi ini untuk mengelakkan air yang bergenang terlalu banyak dan untuk mengelakkan media tanam kita menjadi terlalu basah dan lembap. Okey. Untuk media tanam teman, dua keadaan anda boleh gunakan, dua cara teman, sama ada anda menggunakan dengan cara media tanam itu dalam keadaan terlalu lembap, basah ya, 100% basah, ataupun anda menggunakan media tanam yang dalam keadaan lembap saja, 50% basah, tidak terlalu basah. Okey, untuk di sini teman saya menggunakan media tanam yang agak lembap saja ya, tidak terlalu basah. Ingat teman, untuk penggunaan media tanam sama ada yang keadaan lembap ataupun basah ini terpulang kepada keadaan musim ya. Semasa anda melakukan penanaman stek pokok bougainville anda, sekiranya anda menanam pada musim panas, anda sangat digalakkan untuk menggunakan media tanam yang basah 100% ya, iaitu nanti saya akan kongsi kepada anda bagaimana caranya. Dan sekiranya musim hujan, musim sejuk, anda digalakkan untuk menggunakan media tanam yang agak dalam keadaan lembap saja, tidak terlalu basah. Okey, baiklah teman, sekarang kita akan lakukan langkah selanjutnya, itu kita masukkan dulu ya, kita akan masukkan media tanam ini ke dalam polypack ini. Untuk media tanam kali ini saya hanya menggunakan media tanam hanya dalam keadaan lembap saja teman, tidak terlalu basah ya, lembap ya. Kita masukkan dulu ya. Sudah. Ingat teman, pastikan anda menggunakan media tanam yang dalam keadaan yang poros dan gembor, sangat penting sekali ya. Okey, kita padatkan sedikit ya teman ya. Kita padatkan sedikit ya, macam tu. Kemudian kita masukkan separuh dulu ataupun setengah dulu ya teman ya. Jangan masukkan penuh ya. Kita masukkan setengah dulu. Okey, nampak tak? Kita masukkan separuh dulu. Separuh dulu ya. Pikiran sepakat tu. Okey. Kemudian kita masukkan stek batang besar pokok bougainville kita tadi ya. Kita masukkan stek batang besar pokok bougainville kita tadi. Okey, bismillah. Okey, macam tu. Okey, dah. Okey, dah macam tu kan? Kemudian kita tambahkan lagi media tanam tadi. Ingat teman, biar padat ha. Kenapa kita perlu memadatkan teman? Okey, kita perlu memadatkan, tujuannya adalah teman untuk mengelakkan stek batang besar pokok bougainville kita ini bergoyang ya, tidak menjadi kukuh.
Kenapa ia tidak boleh bergoyang ataupun tidak kukuh teman? Ini adalah bertujuan ataupun kerana teman untuk mengelakkan stres kepada batang stek besar pokok bougainville kita ini. Kenapa teman begitu? Ini adalah kerana teman sekiranya berlaku bergoyang, artinya tidak kukuh ya teman, semasa kita menanam stek batang besar pokok bougainville ini akan menyebabkan proses pertumbuhan akar akan menjadi lambat teman, tergendala, terganggu ya. Kerana stek batang besar kita ini tidak betul-betul padat ya, tidak betul-betul tersentuh dengan media tanamnya. Jadi ini menyebabkan stek batang besar kita ini lambat mengeluarkan akarnya. Dan apabila ia lambat mengeluarkan akarnya teman, jadi ini akan melambatkan proses pertumbuhan akar pada stek batang besar pokok begitu ini. Jadi kita perlu memadatkan teman, padat sepadat-padatnya. Itu yang penting. Itu adalah tujuan utama mengapa kita perlu memadatkan media tanam di dalam polybag ini. Sama ada anda menanam menggunakan polybag, anda menanam menggunakan pot atau palsu, ataupun anda menggunakan bekas-bekas salin ya teman. Yang penting padatkan ya, padatkan sebetul-betul padatnya. Okey. Adakah timbul masalah sekiranya kita melakukan pemadatan? Tidak ya teman. Kenapa? Sebab media tanam yang kita gunakan untuk menanam stek ini adalah dalam sifat yang gembor dan poros. Itu adalah jaminan bahawa tidak akan berlaku apa-apa apabila kita melakukan pemadatan semasa kita menanam stek daripada batang besar pokok bougainville ini. Okey, jadi kita perlu memadatkan ya teman, padat betul-betul ya, sehingga benar-benar padat. Itu ini adalah untuk memastikan stek batang besar pokok bougainville kita ini akan tidak bergoyang dan berada dalam keadaan yang betul-betul kukuh ya, dan akan membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akarnya nanti ya. Ingat teman, apabila akarnya cepat tumbuh, keluar jadi akan besarlah peluang stek batang besar pokok bougainville kita ini akan tumbuh ya, akan subur. Kerana semuanya tergantung kepada keadaan media tanam dan stek yang kita tanam ataupun yang kita letakkan di dalam polybag ini ya. Itu sangat memberi kesan kepada stek batang besar pokok bougainville kita itu, bagaimana keadaan ataupun cara ataupun langkah-langkah yang kita lakukan apabila kita menanam stek batang besar pokok bougainville ini. Okey, ingat teman, pastikan lakukan dengan betul ya. InsyaAllah akan anda mendapat hasil yang semaksimalnya. Okey, InsyaAllah kita berdoa dan berusaha semuanya Tuhan yang menentukan hasilnya ya. Kita hanya mampu berdoa, berusaha saja. Jadi buat yang terbaik. InsyaAllah kita akan mendapat hasil yang terbaik. Okey teman-teman, padatkan betul ya, biar yang betul-betul padat. Okey. Okey. Okey, dah padatkan ya teman ya. Aku dah padatkan sepadatnya. Okey. Sekarang kita akan ke langkah seterusnya, iaitu apakah rahsianya teman yang kita perlu lakukan setelah kita selesai menanam stek batang besar pokok bougainville kita ini di dalam polybag seperti ini ataupun di dalam pot yang lainnya teman. Adakah kita perlu menyungkup ataupun tidak perlu menyungkup? Itu adalah persoalannya. Okey, untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda apakah rahsianya ya apabila kita menanam pokok bougainville stek batang besar daripada pokok bougainville kita ini, sama ada disungkup ataupun tidak perlu disungkup. Okey, di sini teman saya akan kongsi kepada anda ya. Untuk menanam ataupun apa yang anda perlu lakukan setelah anda selesai melakukan penanaman stek batang besar pokok bougainville anda seperti ini ya teman. Jadi di sini ada dua perkara ataupun dua rahsia. Sekiranya anda ingin melakukan penyungkupan, boleh juga, dan sekiranya anda tidak melakukan penyungkupan ataupun pembukusan, boleh juga. Okey, caranya bagaimana? Okey. Untuk perkongsian kali ini teman saya akan kongsikan kepada bagaimana anda menanam stek batang besar daripada pokok bougainville dengan cara tidak perlu melakukan penyungkupan ataupun pembukusan. Caranya ialah teman, anda letakkan hasil daripada tanaman stek batang besar pokok bougainville anda ini di tempat yang teduh ya. Letakkan di tempat yang teduh sahaja. Jangan terkena cahaya matahari langsung. Dan
jangan terkena siraman air hujan langsung. Jadi letakkan sama ada di bawah pokok kayu, di buah-buah begunan. Yang penting masih mendapat cahaya. Okey, tetapi tidak secara langsung. Itu ada rahsianya, teman. Itu adalah rahsianya. Dengan cara tidak melakukan penyungkupan, stek batang besar pokok bougainvillea anda juga akan tetap tumbuh subur. Okey, itu adalah rahsianya, teman. Yang saya akan ingin kongsikan kepada anda dalam video tutorial saya pada kali ini, iaitu rahsia anda boleh menanam stek batang besar pokok bougainvillea ada dengan hasil yang subur walaupun tanpa melakukan penyungkupan ataupun pembungkusan. Ingat, ini hanya anda boleh lakukan pada musim tidak terlalu panas ya, teman, tidak terlalu panas. Kerana pada musim tidak terlalu panas, keadaannya agak lembap ya, terutamanya musim hujan. Jadi anda tidak perlu mengukus. Kerana teman-teman, tujuan kita melakukan penyungkupan atau pembungkusan adalah untuk mengekalkan stek batang besar kita ini dalam keadaan yang secara lembap. Jadi ini akan mengekalkan stek kita dalam keadaan lembap dan memudahkan untuk tumbuhnya tunas-tunas baru. Itu adalah tujuan melakukan pembungkusan ataupun penyungkupan. Jadi dengan cara ini, dengan cara tidak melakukan penyungkupan ataupun pembungkusan, kita juga boleh menghasilkan stek batang besar yang tumbuh subur ya dan segar. Itulah rahsia teman, iaitu dengan cara meletakkan stek batang besar pokok bougainvillea kita ini di tempat yang teduh yang tidak terkena sinaran matahari secara langsung, tetapi masih mendapat pancaran sinaran matahari dan tidak terkena siraman air hujan secara langsung. Okey, itulah teman caranya. Dan yang paling penting semasa anda melakukan penanaman ini, teman, perawatan ialah pastikan anda memastikan media tanam yang terdapat dalam polybag ini, teman, sentiasa berada dalam keadaan yang lembap. Itu yang pertama. Okey, pastikan media tanam berada dalam keadaan lembap. Jangan terlalu basah. Okey, yang kedua, pastikan anda jangan menyiram stek ini selama 3 hari. Ini untuk kita menggunakan media tanam yang lembap, teman. Jangan menyiram selama 3 hari selepas penanaman pertama kali. Seperti hitungnya 1, 2, 3. Okey, hari ketiga anda lakukan penyemprotan. Okey, dengan cara anda korek sedikit media tanam ini. Sekiranya kering, siram ya. Anda siram boleh, kalau saiz seperti ini, teman, anda boleh siram dengan setengah berdiri botol air ni je. Okey, setengah aja. Jangan terlalu banyak. Ini boleh menyebabkan batang stek anda menjadi terlalu basah, boleh membuatkan yang buruk dan busuk dan mati. Okey. Kemudian teman, lakukan penyiraman setiap 3 kali sehari ya. Lakukan penyiraman setiap 3 kali sehari. Itu adalah rutin anda perlu lakukan. Ingat, penyiramannya lakukan waktu pagi saja ataupun waktu petang saja ataupun sore ya. Sekiranya anda memilih untuk melakukan waktu pagi, siram waktu pagi saja. Tetapi sekiranya anda ingin melakukan penyiraman waktu sore atau petang, lakukan pada waktu sore atau petang saja. Okey, saya cadangkan kepada anda, lakukan penyiraman 1 kali sehari saja. Okey, jangan terlalu kerap menyiramnya semasa permulaan menanam stek batang besar, saat pertama kali menanam ya. Okey, itu yang penting. Lepas itu, teman, perkara yang ketiga ialah lakukan pemantauan penjagaan, iaitu pastikan bahan stek yang kita tanam ini tidak diganggu oleh hewan-hewan peliharaan kita seperti kucing dan juga ayam. Itu adalah merupakan hewan peliharaan biasa kita ya, teman. Jadi jangan sampai bahan stek kita ini diganggu oleh hewan-hewan tersebut. Kerana jika itu terjadi, ini akan berlakunya penggoyangan ya. Masa kita bergoyang, jadi ia akan menyebabkan stres dan akan menyebabkan bahan stek kita ini tidak akan tumbuh cepat. Jadi akan terbantut akarnya, teman. Akan terbantu akarnya, jadi ia akan menyebabkan masa kita menanam stek ini menjadi lambat. Okey, menjadi terlambat. Jadi itu perkara yang anda perlu lakukan. Okey, kemudian teman, pastikan juga bahan stek anda ini sentiasa diawasi ya, supaya dalam keadaan sentiasa jaga, terutamanya dari keadaan media tanamnya, penyiramannya. Okey, yang penting di tempat anda meletaknya. Jangan letak di bawah sinaran matahari secara langsung sehingga ia masih belum mengeluarkan tunas lagi ya. Jangan meletak dulu, biarkan dulu ya. Biar ia sampai banyak tumbuh tunas dan subur, barulah kita meletakkan di bawah pancaran sinar matahari secara berperingkat-peringkat. Okey, kebiasaannya teman, ia akan tumbuh tunas lebih kurang dalam masa 15, 20 hingga ke 25 hari ataupun 1 bulan macam itu ya. Ini melihat kepada bagaimana keadaan batang stek besar kita itu ya. Kalau batang stek besar itu memang dalam keadaan yang sihat, insya-Allah teman, ia akan tumbuh keluar tunasnya dalam masa seperti itu, 15 hingga ke 20 ke 25 hari. Seandainya ia tidak tumbuh tunas
dalam masa 1 bulan, mungkin stek kita itu ada masalah teman, ataupun stek kita itu sudah mati. Jadi kita melihat kepada bagaimana keadaan media tanam kita. Itu yang penting ya, media tanam perlu dijaga betul, perlu dipastikan dalam keadaan lembab. Jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Jika terlalu kering, stek kita juga akan mati. Jika terlalu basah juga, stek kita juga akan mati. Itu adalah beberapa perkara yang anda perlu perhatikan. Jangan letakkan bahan stek anda di dalam bilik mandi ataupun di dalam bangunan, teman. Ini akan melambatkan proses tumbuh tunasnya, kerana setiap hidup memerlukan cahaya matahari dan cahaya matahari ini penting untuk membantu proses tumbuhannya, itu proses fotosintesis ya, untuk membantu percepatkan keluar tunas-tunas baru pada stek batang besar pokok bougainvillea kita ini. Okey, baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ini pada kali ini, mari kita sama-sama lihat teman, salah satu hasil dengan melakukan metode yang sama, cara yang sama, bahan yang sama. Ya, kita lihat dulu ya. Ni teman, sini saya ada satu contoh untuk teman-teman lihat ya, kita kongsi bersama ya teman. Salah satu hasil yang saya telah lakukan dulu ya, penanaman stek batang besar daripada pokok bougainvillea ini teman. Untuk ini saya menggunakan pot teman, saya tanam di dalam pot. Ini teman, ini adalah hasilnya. Ini juga adalah batang besar ya teman, batang besar daripada bougainvillea dengan cara yang sama, tidak melakukan pencukupan ya, diletakkan di tempat yang teduh daripada sinaran matahari, dan hasil seperti ini teman, memang tumbuh subur ya, nampak. Nampak daunnya subur ya teman. Ini adalah contohnya dengan melakukan cara yang sama. InsyaAllah teman juga akan dapat hasil seperti ini sekiranya teman-teman mengikuti langkah demi langkah saya akan kongsikan kepada anda sebentar tadi. Okey, baiklah teman-teman ya. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu apakah rahsia yang kita lakukan untuk kita mendapatkan hasil tanaman stek batang besar pokok bougainvillea kita dengan cara tidak melakukan penyungkupan ataupun pembungkusan. Kita juga boleh memperoleh hasil daripada stek batang besar pokok bougainvillea yang juga tumbuh sihat rimbun daunnya seperti ini. Okey, baiklah teman, seperti biasa teman ya, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, silakan anda klik tombol subscribe, like, share dan komen ya, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat info-info ataupun perkongsian terbaru daripada channel Nazir Abdullah, channel yang membincangkan berkaitan alam pembonsaian. Ingat ya teman-teman ya, pokok bougainvillea juga merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai ya, yang insyaAllah berkualiti, bernilai tinggi. Okey, baiklah teman, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Share, komen banyak-banyak teman, supaya saya terus bersemangat untuk berkongsi kepada anda berkaitan alam pembonsaian, terutamanya berkaitan pokok bougainvillea ataupun pokok begonia kertas ini. Okey, baiklah teman ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai, dan mudah-mudahan bermanfaat ya teman ya, dari saya untuk teman-teman semua, terutamanya teman-teman yang meminati pokok bougainvillea dan tidak tahu apakah rahsia sebenar apabila kita menanam stek batang besar daripada pokok bougainvillea yang tidak semestinya kita memerlukan penyungkupan ataupun pembungkusan. Itulah tadi ya teman, cara-cara dan rahsianya. Okey, baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya kali ini, sama-samalah kita berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu bi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.